أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam program Tadabbur Ramadan. Pada kali ini, Tadabbur Ramadan akan menyambung surah Al-Baqarah iaitu ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang mana maksudnya di sini ni, bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran dan merupakan bulan yang di dalamnya ketani, yakni umat Islam, diperintahkan melaksanakan ibadah puasa. Bahkan dalam bulan ini juga turut diturunkan kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Kita ni tahu bahawa malam Lailatul Qadar diturunkan pada bulan Ramadan daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian setelah itu barulah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Allah menyebut tentang keagungan Al-Quran yang menjadi panduan manual dan petunjuk kepada semua manusia. Artinya semua manusia ni Indah mengira siapa iaitu sama ada orang itu beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Ini kerana di dalam Al-Quran ada hidayah dan ada petunjuk buat manusia ke jalan yang benar melalui keterangan-keterangan dan juga bukti-bukti kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai larangan dan juga kewajipan dalam agama Islam. Malahan terdapat di dalam Al-Quran keterangan-keterangan yang dapat membezakan antara perkara yang hak dan batil, antara perkara yang betul dan salah sebagai panduan hidup manusia. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Adapun pelaksanaan ibadah puasa dengan kita ni mengetahui masuknya bulan Ramadan iaitu sabit melihat anak bulan ru'yah hilal. Apabila sabit melihat anak bulan, maka itulah petanda bahawa bulan Ramadan sudah tiba dan diwajibkan berpuasa ke atas sesiapa yang sihat dan bermukim bagi yang melihat dan mengetahui sabitnya anak bulan. Jika kita ni di negara Brunei Darussalam, memang sudah ada pihak-pihak yang telah pun dilantik untuk melihat anak bulan ini dan akan diumumkan hasil daripada melihat anak bulan itu melalui secara langsung melalui radio dan televisyen di negara kita ni iaitu radio dan televisyen RTB.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihatnya, yakni anak bulan Ramadan, dan berhari rayalah kamu kerana melihatnya, yakni anak bulan Syawal. Jika anak bulan Ramadan terlindung daripada penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa sesiapa yang ditimpa sakit ataupun dalam perjalanan, yakni bermusafir dalam bulan Ramadan, maka dia dibolehkan. Dibolehkan apa di sini ni? Dibolehkan berbuka pada hari-hari ia sakit dan bermusafir sebagai satu rukhsah, yakni keringanan. Tetapi wajib ia mengganti pada hari yang lain, artinya di luar bulan Ramadan. Artinya di sini ni, berapa hari ketani meninggalkan puasa disebabkan sakit dan ketani bermusafir, maka sebanyak itulah juga wajib ketani ganti. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah. Menerusi rukhsah yang dikurniakan dalam melaksanakan ibadat puasa, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki supaya ibadat itu mudah dan bukannya susah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Manakala menerusi kewajipan mengqada puasa, Allah Ta'ala menghendaki supaya orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang dalam perjalanan ini mencukupkan bilangan puasa sebulan penuh. Dan firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam ayat ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki supaya orang-orang yang beriman ini berzikir mengagungkannya, artinya tani bertakbir sebenarnya setelah mencukupkan bilangan puasa sebulan penuh, kerana kita ni mendapat petunjuk Allah dengan dapat menyempurnakan kewajipan-kewajipan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini berzikir mengagungkannya, artinya bertakbir, maka takbir pada hari raya disyariatkan. Dalam ayat ini juga Allah memerintahkan agar kita ini membesarkan Allah, artinya membesarkan di sini ini adalah mengagungkan, ta'zim Allah. Sebab apa? Kerana Allah lah yang memberikan peluang kepada kita ini, Allah juga yang memberikan kita ni kekuatan dan taufik untuk menjalankan semua ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau bukanlah kerana Allah, tentulah kita ni pun tidak mampu untuk melakukannya. Maka sunat melaungkan takbir bermula daripada terbenam matahari pada malam hari raya Aidilfitri dan berterusan sehinggalah imam mengangkat takbiratul ihram pada sembahyang hari raya Aidilfitri. Wala'allakum tashkurun. Dan di akhir ayat ini perintah berzikir mengagungkan Allah selepas menyempurnakan ibadat puasa adalah supaya orang-orang yang beriman mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikurniakan petunjuk berupa Al-Quran dan juga kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan ibadat puasa. Maka apa yang dapat kita ni ambil pelajaran daripada ayat surah Al-Baqarah ni, ayat 185, iaitu yang pertama, keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan kitab suci Al-Quran. Dan yang kedua, rukhsah, iaitu keringanan yang diberikan kepada orang yang sakit dan juga orang yang dalam pelayaran. Yang ketiga, kewajipan untuk mengganti puasa yang bagi orang yang tidak berpuasa kerana ada keuzuran syar'i. Yang keempat, kemudahan syariat Islam jauh daripada kesulitan dan juga kesusahan. Yang kelima, disyariatkan bertakbir pada malam raya dan pada saat hari raya. Dan yang terakhir, tujuan ketani bertakbir adalah tanda kesyukuran ketani kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat hidayah Allah.
dan ketaatan itu pun merupakan tanda bagi orang-orang yang beriman. Bila kita ni tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bererti kita ni bukanlah tergolong orang-orang yang beriman. Itu sahaja yang dapat dikongsikan mengenai ayat surah Al-Baqarah ini 185. Mudah-mudahan dapat membantu kita ni memahami ayat 185 ni dalam surah Al-Baqarah ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.